Itu saya pesan benda sama. Pada akhir-akhir umur kita cuba perbaiki hablum minan nas. Hablum minan nas kerana dia merosakkan hablum minallah. Kalau kita tak perbaiki hablum minan nas, dia akan merosakkan hablum minallah. Jadi sisa-sisa umur kita ni, kita cuba perbaiki hablum minan nas kita semampu mungkin. Hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan jiran kita, ya. Masalah remeh-temeh tak payahlah, ya. Masalah pasu bunga tak payahlah masuk dalam grup, jadi benda remeh-temeh tuan-tuan, ya. Hablum minan nas ni tuan-tuan, ketika ia merosakkan hablum minan nas, rosak hablum minallah. Kita bersyukur pada Allah kerana Allah masih berikan kita peluang duduk dalam majlis ilmu ni tadi. Dan kadang-kadang kita tak nampak bila kita dapat berada dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir, ada dua perkara yang Allah berikan pada kita. Yang pertama, rahmat. Rahmat kerana ia satu anugerah besar kepada orang soleh. Sebab itu apabila kita kerap duduk dalam majlis ilmu dan majlis zikir, maka kita akan dapat rahmat Allah. Sehingga ada satu syair mengatakan, unzur ila maqala wala tanzur ila man qala. Lihatlah pada apa yang dia katakan. Jika benar pada syarak, betul pada agama, dengarlah. Wala tanzur ila man qala. Jangan kamu lihat siapa yang berkata-kata. Walaupun ia keluar daripada lisan seorang kanak-kanak yang belum akil balik. Tetapi perkataannya membawa kita ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Maka lihatlah dan dengarlah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita nakkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini Allah turunkan ke bumi kepada ahli dunia ni tak banyak. Daripada 101 saja. Dan satu itu Allah berikan kepada orang mukmin, orang yang mengajar ilmu dengan ikhlas, orang yang belajar dengan ikhlas, dan orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa pentingnya rahmat untuk kita? Kalau kita ada rahmat, kita dalam kebaikan. Orang yang dalam rahmat adalah kurniaan orang saleh. Kedua, bila kita berada di dalam majlis yang mengingati Allah dan majlis ilmu, Allah arahkan seluruh makhluknya yang di langit, di darat, di laut, minta ampun untuk orang itu. Sebab itu, keampunan ini penting pada kita. Sebab Allah ceritakan pada kita dalam Al-Quran betapa dahsyatnya orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bawa bekal dosanya. Sebab itu, kita kadang-kadang kita tak kuat. Kita nak istighfar, kita nak buat amal soleh yang banyak, kita tak mampu. Kita akui kelemahan kita. Dan kita kena mengakui yang itu satu kelemahan kita. Maka pada ketika itu, Allah beri kepada kita satu alternatif yang cukup mudah. Iaitu berada dalam majlis ilmu, berada dalam majlis yang mengingati Allah. Maka Allah arahkan seluruh makhluknya yang di langit, yang di bumi, yang di darat, yang di laut, minta ampun untuk kita. Selama mana kita berada di dalam majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tak semua perkara kita dapat dan tak semua perkara semua orang dapat. Sebab itu adalah pilihan dari Allah. Ini yang kita syukur dengan Allah. Kerana Allah masih pilih kita dan Allah masih pimpin kita. Ya. Lagi-lagi kita berada pada umur yang di waktu senja. Orang Melayu kata umur senja. Matahari nak terbenam, tuan-tuan. Cuma belum malam lagi. Bila malam ni dah tak nampak apa-apa. Dunia ni dah tak nampak. Cuma kita nampak perkara yang di sekitar itu. Itulah akhirat. Bila kita masuk liang lahat, rumah kita dah tak nampak, kenderaan kita dah tak nampak, harta kita dah tak nampak.
kita akan berada dalam satu ruang yang tidak besar. Itulah dikatakan liang lahat. Inilah yang imam baca pada rakaat pertama sebagai peringatan. Bukan satu surah yang sekadar kita baca dalam semayang. Kalau aku tak baca surah, nanti makmum protes. Padahal baca surah ini sunat. Kalau tak baca, makmum protes. Apa imam ni? Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Jadi isu lah. Padahal baca surah ini cuma sunat, bukan rukun. Yang rukun baca Fatihah. Tapi kenapa kalau kita lihat bukan sekadar kita kena baca surah, kita kena tadabbur Al-Quran. Rakaat pertama imam baca surah At-Takatsur. Apa yang beri peringatan kepada kita, cilakalah orang yang lalai dengan kehidupan ini. Kita hidup, saya hidup dan tuan-tuan semua hidup bukan sebab kita nak hidup. Kena ingat yang itu. Sebab Allah nak kita hidup. Sampai masa bila Allah nak kita mati, kita akan mati macam kawan-kawan kita yang lain. Jadi kenapa Allah nak kita hidup? Supaya kita dapat berbuat baik. Kita dapat buat baik, kita dapat kumpul apa yang patut, kita dapat manfaatkan masa yang ada, yang tak tahu bila Allah nak kita mati. Sebab itu sekarang kita masih hidup. Ramai kawan-kawan kita yang sama dengan kita salat di surau kita ini dah tak ada. Sampai masanya Allah menghendaki, Allah menghendaki mereka mati. Mereka pergi dulu daripada kita. Tetapi ketentuan itu belum sampai kepada kita. Sebab itu kita kena yakin dengan Allah yang takdirkan hidup kita. Kita tak boleh takdir, kita tak boleh buat takdir sendiri tentang. Kita kena ikut takdir Allah. Yang bersifat dengan yuhyi wa yumin Allah. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Jadi syukur alhamdulillah. Tuan-tuan, kita sambung kitab Penawar Bagi Hati muka surat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, ubat bagi kedekut, itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Macam mana nak hilangkan bakhil? Macam mana nak hilangkan kedekut ini? Tuan-tuan, antara perkara yang orang paling sayang dalam hidup ni sebenarnya dunia, bukan umur. Sepatutnya yang orang paling sayang umur. Umur ni, masa ni Allah sebut dalam Quran. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asal. Masa ni kalau dah pergi, dia tak boleh patah balik. Kita tuan-tuan, kita nak balik zaman muda dulu tak boleh. Dia dah lalu dulu pada kita. Kita kena ke depan. Depan ni tak tahu berapa lama dan berapa hari lagi. Kita tak tahu. Kalau kita nak pergi ke umrah tuan-tuan, kita akan tengok jam. Oh dah dekat dah, tinggal sejam lagi, tinggal setengah jam lagi, kita tahu. Tapi umur ini dirahsiakan oleh Allah. Sebab itu sepatutnya yang orang kena sayang umur. Sepatutnya. Sebab umur ni tak boleh patah balik. Kalau kita kikir, kita bakhil, harta ni boleh cari lagi. Kalau kita dah keluarkan duit, duit ni boleh cari lagi. Tapi umur yang kita dah belanjakan, dia tak boleh dapat balik. Harta yang kita dah belanjakan, dia boleh dapat balik. Dia boleh tambah lagi. Tapi umur ni tak boleh dah. Yang kita dah belanjakan, dia tak boleh datang balik. Sebenarnya kita bukan panjang umur. Bila kita sambut hari jadi, orang kata, tahniah panjang umur. Bukan. Kita makin pendek umur. Bila umur kita naik, bermakna kita sedang pendek umur. Naik, saya dah nak sampai 60 lah tuan-tuan. Sekejap ya tuan-tuan. Itu saya suka ulang. Saya mengajar kat Desa Minang ni daripada surau kayu. Kayu lagi, surau tinggi kayu. Kan? Sampai sekarang. Saya pun nak sampai 60, takkan tuan-tuan baru 40, mustahil.
Kan? Jadi kita tuan-tuan, kita ni makin lama makin dah pergi nak sampai titik. Titik apa? Titik berhenti. Tempat transit kita. Transit ini dipanggil alam barzakh. Transit dekat sini sebab nak tunggu kiamat. Kita akan tunggu kiamat. Sebab itu kita kena jangan membazir tentang umur kita sebenarnya. Sebab umur tak boleh dapat balik. Jadi kikir ini nak selesaikan ubat dia dua. Satu dengan jalan ilmu. Kita kena tahu apa kebinasaannya bakhil, apa kebinasaannya sayang harta. Kedua, dengan pekerjaan, iaitu amalan. Adapun pengetahuan, ilmu dia apa? Supaya nak buang benda ni. Maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat. Orang yang bakhil, yang kena seksa pada negeri akhirat, kedekutnya itu sampai menghalang ia untuk mengeluarkan zakat. Sebab itu Nabi kata apa? Besok harta ni akan menjadi rantai belenggu pada api neraka Allah bagi orang yang tak menunaikan kewajipannya untuk mengeluarkan zakat harta ni. Sebenarnya, bila sebut kata orang yang tak pernah tinggalkan mengeluarkan zakat, hartanya dipelihara oleh Allah. Hartanya dipelihara oleh Allah dunia akhirat. Sebab itu kadang-kadang perkara akhirat ni ramai orang macam bertangguh-tangguh. Tuan-tuan, kita sebenarnya bukan duduk zaman yang silam. Sekarang nak pergi umrah pun tak ada, dekat 20,000 tuan-tuan, dah susah nak pergi. Itu kalau 2 orang sebilik. Dah 15,000 ke atas. Saya ingat lagi, mula-mula saya jadi mutawif sekitar tahun 2000. Umrah masa tu baru 2,500. Masa tu tuan-tuan, 2,500 ataupun 3,000 dah dapat 2 orang sebilik. Sekarang hampir 15,000 tuan-tuan. Sampai ada yang 20,000. Ramadan orang pergi umrah tuan-tuan, 2 orang sebilik 30,000 tuan-tuan. Sebenarnya bila kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita dengan harta dunia ini. Tetapi di situnya ada ujian daripada Allah. Ketika aku memberi kepada kalian akan harta dunia ni, kalian sayang tak? Sebab itu tuan-tuan tengok cerita korban. Bulan ni akan ada ustaz-ustaz kita pasal korban. Kalau kita lihat pengajaran kita boleh ambil. Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Kan dalam Quran, qala ya bunayya inni araka fil manam inni azbahuka. Kata Nabi Adam, aku mimpi aku sembelih engkau. Nabi Ibrahim tanya dengan Nabi Ismail, fanzur maza tara, apa pandangan kau? Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Allah nak tengok Nabi Allah Ibrahim, perkara yang paling Nabi Allah Ibrahim sayang. Sebab Nabi Ibrahim ada seorang anak ni. Boleh tak dengan ujian aku perintahkan untuk engkau korbankan perkara yang kau sayang dalam hidupmu? Apa dia masa tu? Anak. Ini ujian dari Allah. Sebenarnya bukan nak sembelih anak. Tak pun. Yang kita tahu cerita, Nabi Ismail digantikan dengan seekor kibas. Setelah Nabi Allah Ibrahim melakukan penyembelihan kepada leher Nabi Allah Ismail, tapi tak luka pun. Sebab sebenarnya bukan Allah nak sembelih, Allah nak perintahkan sembelih Nabi Ismail, nak tengok
Engkau boleh tak korbankan kecintaan engkau tu untuk Allah? Itu je. Kita apa yang kita sayang dalam hidup? Kita kena tanya. Lalu kita kena tanya diri kita, boleh tak kita korbankan apa yang kita cintakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Itu aja. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi Ibrahim buat hebat, sampai hari ini kita ingat. Dan bekasnya ada. Antaranya apa? Apa yang Nabi Ismail buat, bekasnya Hijr Ismail. Siapa yang semayang dalam Hijr Ismail menyamai seperti mana ia salat di dalam Baitullahil Haram. Sampai sekarang Nabi Ibrahim Allah muliakan, sampai sekarang maqam Ibrahim. Siapa yang berdoa di maqam Ibrahim mustajabah. Isterinya Siti Hajar kan, mulia tak mulia? Sampai sekarang bila orang ambil air Zam-Zam, orang akan ingat isteri Nabi Allah Ibrahim. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuan-tuan. Air Zam-Zam ini daripada peristiwanya, peristiwa Adhiyah ini. Peristiwa 3 manusia ini. Kalau kira tuan-tuan, pahala banyak daripada zaman itu sampai sekarang. Kita jangan kira pahala tu. Memberi orang minum 1 dunia tuan-tuan. 1 dunia. Ini yang dikatakan ketika kita dapat mengorbankan apa yang kita sayang dalam hidup ini untuk Allah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kehidupan di sana, iaitu kehidupan akhirat yang tak ada ujung langsung. Khalidina fiha abada. Dan dicela manusia dalam dunia. Bila kita bakhil, orang tak suka kita. Kenapa? Ada orang cakap tak suka, lantaklah. Tuan-tuan, kita ni perlukan doa orang. Kita ni perlukan doa orang. Ketika orang menyayangi kita, ketika itu datang dia doa. Saya bagi contoh. Nabi ni sayang kita. Nabi dah doakan kita 1400 tahun dulu. Ini penting dia sayang. Ketika kita ni dibenci oleh manusia, maka ketika itu kita tidak ada doa, tetapi kita mendapat makian, kita mendapat perkara yang tak baik. Orang sebut kita benda yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tukar daripada bakhil kepada pemurah, ketika itu kita akan dapat doa daripada orang lain. Orang ingat doa ni tak penting. Tuan-tuan, amalan yang sampai akhirat. Semayang tuan-tuan dalam dunia je. Dalam dunia je tuan-tuan. Akhirat tak ada semayang. Tapi ada amalan yang sampai akhirat. Apa dia tuan-tuan? Doa. Doa ni dalam syurga pun doa. Doa ni ahli neraka pun doa. Tiap-tiap hari ahli neraka minta nak keluar. Doa ni tuan-tuan satu amalan yang orang tak nampak. Bendanya kecil orang kata, tapi sebenarnya besar. Amalan yang tak pernah berhenti sampai akhirat adalah doa. Seorang anak kecil yang dalam dunia dia meninggal dunia, ketika besok di akhirat, mereka ini tidak mahu masuk syurga. Dan mereka berdoa kepada Allah supaya lepaskan mak dan ayahnya yang masa dia meninggal, mak ayah dia dulu redha. Tak mengungor, sabar, redha dengan takdir yang berlaku atas dia. Dia tetap berdoa hari-hari supaya keluarkan mak ayahnya daripada neraka Allah, kerana mereka tidak akan masuk syurga selagi mak ayahnya tidak dikeluarkan. Mereka berdoa kepada Allah. Itu di antara amalan yang sampai akhirat, doa. Betul tuan-tuan, hari Jumaat besok, doa ni masuk salah satu daripada rukun. Doa untuk orang Islam. Tak ada doa orang Islam
batal, khutbah batal. Khutbah batal, Jumaat batal. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, tak ada doa, batal khutbah. Begitu kan? Batal khutbah, batal Jumaat. Ya, baik. Ini penting dia tuan-tuan. Kenapa kita kena ada sikap pemurah dan buangkan bakhil dalam diri kita, supaya kita mendapat kasih sayang daripada Allah dan sekalian makhluk. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau dalam kubur. Ini ilmu dia. Ini betul Nabi cakap. Besok bila kita mati, 3 perkara akan hantar kita dekat liang lahat. 2 balik, 1 yang akan temankan kita. Apa yang balik? Kawan-kawan, isteri, anak-anak balik. Apa yang balik? Harta kita tinggal, tak bawa. Yang setia dengan kita masalah, tuan-tuan. Ni yang setia dengan kita. Puasa Senin Khamis, mengaji kita, amal saleh kita, dia yang setia. Kawan kita yang baik dengan kita dalam dunia ni, dia tak setia. Masa kita susah dalam kubur, dia biarkan kita. Masa kita hidup aja tuan-tuan, dialah kawan baik aku, dialah ini. Sebenarnya Hatim Al-Assam dia sebut, sahabat yang paling baik dalam hidup ni adalah amal saleh. Kenapa tuan-tuan? Masa senang, masa susah, dia tak pernah tinggalkan. Masa bila kita susah, masa kat dalam liang lahat, dia tak tinggalkan kita. Harta tinggalkan kita, nama tinggalkan kita, kawan-kawan, isi anak-anak tinggalkan kita. Tapi amal saleh ni tak. Dia akan sama-sama kita. Susah macam mana, dia akan sama-sama kita. Dia akan temankan kita sampai kiamat. Sebelum kita masuk syurga tu, dia temankan kita. Dia jadi kawan kita dalam liang lahat besok. Jadi jangan tinggalkan amal saleh, walaupun perkara itu kecil. Dan hanya saja yang menyertai akan dikau dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Amal baik, amal jahat, besok ikut kita. Yang kita takut banyak amal jahat. Itu saya pesan benda sama. Pada akhir-akhir umur kita cuba perbaiki hablum minan nas. Hablum minan nas kerana dia merosakkan hablum minallah. Kalau kita tak perbaiki hablum minan nas, dia akan merosakkan hablum minallah. Jadi sisa-sisa umur kita ni, kita cuba perbaiki hablum minan nas kita semampu mungkin. Hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan jiran kita. Masalah remeh-temeh tak payahlah. Masalah pasu bunga tak payahlah masuk dalam grup. Jadi benda remeh-temeh tuan-tuan. Hablum minan nas ni tuan-tuan, ketika ia merosakkan hablum minan nas, rosak hablum minallah. Mula datang umpat-mengumpat, hasad-hasad, benci-membenci. Sebab itu Nabi bukan ajar kita semayang saja. Nabi bukan ajar kita puasa saja. Nabi bukan ajar kita zakat saja. Nabi bukan ajar kita umrah haji saja. Tapi Nabi ajar kita sayang orang lain. Ini Nabi ajar. Walaupun orang ini menzalimi Nabi seteruk-teruk kezaliman. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan, ketika pembukaan Futuhul Makkiyah, Nabi ampunkan seluruh orang Mekah. Orang Mekah buat Nabi tuan-tuan bukan sikit-sikit. Nabi diboykot ekonomi lama. Orang Islam tak boleh beli makanan. Antara asbab kematian Sayyidatina Khadijatul Kubra, isteri Nabi, sebab lapar. Nabi tak boleh beli makan. Orang Islam tak boleh beli makan. Khadijah meninggal sebab lapar. Ini kata ulama begitu.
Tapi tatkala buka saja kota Mekah, Nabi kata apa? Aku maafkan seluruh orang Mekah yang pernah berbuat kezaliman kepada orang Islam. Hebat Nabi itu. Hebat sifat Nabi. Sampai sekarang kita dapat melaksanakan umrah haji, tuan-tuan. Sampai tak cukup kota. Sampai tak cukup kota. Dengan sikap kasih sayang Nabi, orang dah bebas masuk Mekah. Dengan sikap kasih sayang Rasulullah SAW, kita tukar, tuan-tuan, kebencian dengan kasih sayang. Dan kemudian seperti bersedekah dan kikir. Sedekah teman kita dalam kubur, kedekut pun teman kita dalam kubur. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah. Semua benda ni milik Allah. Tak ada satu pun kita punya. Itu bila kita balik besok kosong, baju tak pakai, jam tak pakai, gigi palsu orang buka. Gigi palsu pun orang buka. Ya. Orang tanya kenapa buka gigi palsu? Ini palsu dia kata. Kan? Cermin mata tak pakai. Ya. Nama pun tinggal. Nama. Masa dalam dunia orang panggil kita ustaz, cikgu. Sampai sana tak ada. Ustaz, cikgu ni tak ada. Ya. Encik-encik tak ada. Malaikat tak panggil kita ustaz dalam kubur. Ya. Malaikat tak panggil kita doktor, tuan-tuan. Kita buat asal balik asil. Macam mana kita lahir dulu. Lepas tu kita kena sedar. Apa yang ada pada aku ni, semua yang ada pada aku ni Allah bagi pinjam. Kenapa Allah bagi pinjam? Allah bagi pinjam supaya semua yang ada pada aku ni jadi asbab aku masuk syurga. Allah bagi kita macam saya. Bagi saya nama ustaz. Supaya dengan nama ustaz ni saya boleh masuk syurga. Gunakan pintu itu untuk masuk syurga. Ada orang, Allah bagi dia nama doktor. Jadikan pintu doktor itu dapat masuk syurga. Kita tolong orang, kita buat baik dengan orang. Kalau ada orang yang susah, kita tolong orang sakit. Jadikan satu amal baik, bukan sekadar kerjaya kita. Tapi dengan itu kita boleh buat baik dengan semua orang. Okay? Kalau kita seorang ayah, jadikan pintu ayah ni masuk syurga. Kalau seorang ibu, jadikan pintu ibu untuk masuk syurga. Kalau seorang anak, jadikan pintu anak ni masuk syurga. Ya. Kalau kita diberi harta, jadi pintu harta untuk kita masuk syurga. Macam tu, tuan-tuan. Allah bagi kita ni tadi sebagai satu pinjaman dan alat untuk kita masuk syurga. Ustaz, saya ada tubuh badan aja, Ustaz. Jadikan tubuh badan ni masuk syurga. Jangan jadikan anugerah Allah ni buat kita masuk neraka. Macam mana masuk neraka? Ada mulut, tak nak berhenti lagi kata orang. Jangan macam tu. Jadi mulut boleh jadi asbab kita masuk neraka. Ada mata, ada telinga. Macam kita kan. Saya lah, jangan sebut tuan-tuan. Macam saya dah nak masuk 60. Saya dah kena berhenti dah dengar lagu-lagu ni. Kita dah dengar lagu daripada akhir balik dulu sampai sekarang. Takkan tak puas, tuan-tuan. Dah 50 tahun kita dengar lagu. Kita tukar pula. Kalau kita bawa kereta, kita pasanglah Quran. Kan? Kita pasang Quran pula. Ya. Jadi kita tukar daripada maksiat kepada pahala. Kita tukar. Ya. Sebenarnya kita yang tak nak, tuan-tuan. Bukan tak boleh tukar. Boleh. Kita yang tak nak. Kita yang tak mau. Maka kita jadikan telinga kita ni asbab masuk syurga. Kita jadikan mata kita asbab masuk syurga. Itu je, tuan-tuan. Ya. Kita tengok Bilal bin Rabah. Allah bagi Bilal bin Rabah. Orang hitam, tuan-tuan. Hitam. Tak lawa pun. Tapi Bilal bin Rabah masuk syurga dengan mulutnya.
azan jadi muazzin. Kan masa peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dengar dah tapak kaki Bilal bin Rabah. Allah jadi, inilah tapak kaki muazzin kamu, kata Jibril alaihissalam. Ya. Tapi jangan kita azan, lepas azan mengumpat, tak dapat. Ya tuan-tuan, lepas azan sembang-sembang kata dekat orang. Jangan macam tu. Azan ni jadi tak pakai. Ya, baik. Baik, kemudian tu pula, dan memberi ia akan dikau daripadanya supaya engkau belanjakan pekerjaan yang berfaedah. Supaya harta yang ada pada kita, kita dapat belanjakan bagi nafkah anak isteri. Ya. Sebenarnya, satu sen yang kita keluarkan nafkah untuk isteri dan anak-anak digandakan sampai 700 kali ganda. Lepas itu seorang ayah jangan mengungut. Ketika dia beli lauk, dia beli baju anak-anak, ingat, aku buat ni sebab aku nak masuk syurga. Ya? Aku buat ni sebab aku nak masuk syurga. Tinggi tuan-tuan, kita bagi nafkah pada isteri dan anak-anak. Kita jangan anggap bahawa ini satu tanggungjawab. Tak. Pada syarak dia memang tanggungjawab tuan-tuan. Tapi kita kena ingat syurga Allah. Tuan-tuan, kenapa sahabat semua, kalau kita tengok, sahabat-sahabat semua, mereka ni berlumba-lumba kepada akhirat. Sebab mereka lihat jannah Allah. Mereka nampak syurga. Kenapa Abdul Rahman bin Auf berlumba-lumba belanjakan harta dia sebab dia nampak syurga? Kenapa Sayyidina Umar ikut segala perintah Rasulullah sebab nampak syurga? Kenapa Sayyidina Ali begini, Sayyidina Osman begini? Ya, sebab mereka nampak syurga. Sampaikan tuan-tuan, ada sahabat yang baru menikah 1 hari, tak sempat pun bersama isterinya ketika dengar akan panggilan perang, sebab dia dah nampak syurga. Syahid dia tuan-tuan, bernikah di dunia tetapi bersama isterinya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi dia orang, kekuatan dia orang. Kita tak nampak syurga sebab kita selalu nampak dunia ni. Kalau aku bagi ni apa aku dapat? Kalau ini apa aku dapat? Jangan nampak apa aku dapat. Dalam dunia ni, sebab benda yang kita dapat semua tak lama. Badan yang kita dapat ni dah mungkin uzur tuan-tuan. Dulu kita kan dapat badan dulu kan sihat kan. Saya pernah jumpa tuan-tuan satu hamba Allah, rapat dengan dia. Masa muda dia tuan-tuan, dia kalau tumbuk orang depan bonet, dia pada depan, dia tumbuk orang boleh pergi belakang bonet tuan-tuan. Sekarang dah tua. Saya tanya, sekarang dah boleh tumbuk orang? Tak dah. Sekarang kita kena tunggu pula orang tumbuk kita, lepas tak sampai belakang bonet. Sebab benda yang kita ada tak lama. Badan yang kita ada tak lama. Harta yang kita ada tak lama. Pangkat yang kita ada tak lama. Jadi gunakan supaya kita dapat masuk syurga. Tu je. Allah nak kita macam tu. Nak kita pandang jannah Allah. Sebenarnya orang mukmin ni Allah sayang. Sampai ada satu hadis, orang mukmin ni Allah sayang sangat. Amalan yang biasa kita buat sebelum kematian kita, Allah akan beri peluang kita menyempurnakan amalan saleh itu. Nampak? Sayangnya Allah. Macam tuan-tuan biasa puasa Senin Khamis, Allah sampaikan kita dapat puasa Senin Khamis baru Minggu. Amalan yang kita istiqamahkan, Allah akan sampaikan sebelum ia sakaratul maut. Kalau kita seorang anak yang dia memang selalu tengok ibu dia, sebelum dia meninggal dunia, Allah akan bagi dia peluang untuk jumpa ibu dan ayah dia. Seorang yang tak pernah tinggal sedekah, sebelum kematian dia,
dia dapat memberi sedekah dahulu daripada sebelum sakaratul maut. Ini kasih sayang Allah. Ini yang dikatakan rahmat. Kalau kita rajin baca Quran, sebelum kita mati, kita akan baca Quran. Kalau kita biasa zikir, sebelum kita mati, kita akan zikir. Ini janji Allah pada orang yang Allah sayang. Pada orang mukmin, orang yang saleh. Baik. 8:36. Okey. Kemudian dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengannya pada keinginannya, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Jika kita ingin bersukaria dengan harta itu sehingga kita melawan akan perintah Allah, kita tahan dulu. Ni kalau aku buat ni, aku lawan perintah Allah. Tapi kalau bukan nak melawan perintah Allah, tak apa. Baik. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Bila kita belanjakan harta kita pada ketaatan, inilah yang dinamakan orang yang berakal. Nama tak dengar kerantung kan? Ini nama kerantung kan? Kerantung dia bunyi kerantung. Kalau beduk lain. Baik. Orang berakal, dia akan gunakan anugerah Allah ini pada buat taat. Tapi kalau, kenapa disebut kat sini sebelum ni? Menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Sebab binatang ada nafsu, tak ada akal. Orang berakal, dia gunakan segala anugerah itu untuk berbuat taat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut macam tu. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang berakal, Nabi kata, bukan orang pandai tak. Orang ada akal ni bukan orang alim. Orang berakal ini, Nabi kata, mandana nafsahu. Mereka, orang yang lawan hawa nafsu dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal bagi barang selepas kematian dia. Dia beramal untuk akhirat. Baik. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahannya itu kerana dia cadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Aku tinggalkan harta ni untuk anak aku. Kan? Yang ni amal soleh. Ini amal soleh. Kita tinggalkan sikit untuk anak kita. Kita tinggalkan untuk isteri kita. Kemudian kita wakafkan harta kita. Macam itulah. Dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Maka ini sehabis-habis bodoh, kerana menyenangkan ia akan orang lain dan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Kalau kita tinggalkan harta kita untuk orang lain, kita pula tak ada masalah. Jadi senangkan orang, kita mudarat. Biar kita ada saham daripada sudut akhirat kita dengan anugerah yang Allah bagi dekat ni. Kita habiskan perenggan ni, sampai bab baru ni kita berhenti. Kita enjin lama ni tak boleh lama mengaji, tuan-tuan. Enjin lama ni dia semput. Dan adapun pekerjaan, maka bahawasanya memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas murah. Macam mana nak beramal? Kita lawan supaya kita jadi orang pemurah. Dan sentiasa memperbuat engkau akan demikian itu sehingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Lepas tu orang tanya saya, Ustaz, saya nak buat apa amalan yang saya kena buat untuk saya berubah? Orang tanya saya. Yang pertama saya kata, mulalah dengan salat. Kita nak berubah ni, tuan-tuan, ada kan anak muda.
Apa yang patut saya buat? Mulakan dengan salat. Bila kita jaga salat, maka Allah akan anugerahkan kita perkara-perkara yang lain. Amalan-amalan yang lain. Ya. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Kemudian, ya, jangan kita pemurah untuk dapat nama. Kalau boleh, ya, sembunyikan apa yang kita buat supaya kita jadi orang yang ikhlas pada sisi Allah. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan tipu daya dengan unsur-unsur, dengan diansur-ansur. Wallahu a'lam. Bila buat baik, ada tipu daya pula. Mula-mula nak buat baik, datang riak, buat je terus. Lama-lama bila dah jadi adat, maka riak ini hilang. Dah biasa. Ya. Baik tuan-tuan, setakat ni je pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sekali lagi saya minta maaf pada seluruh jamaah di Seminang, kerana sabar dengan saya. Ya, sabar Ustaz 6 bulan tak datang, sekali datang. Sampai tuan-tuan saya bercakap dengan rumah saya rasa saya nak minta berhenti mengajar sebab saya malu. Ya. Kalau orang jamaah di Seminang ni masih tahan dengan saya dengan sebab kesibukan masa, saya teruskan insya-Allah. Tapi kalau katalah jamaah di Seminang ni kata kita buang je lah Ustaz Rizam ni selalu tak datang, absent banyak sangat. Ya, biasa kalau sekolah absent banyak sangat kan kena buangkan. Ustaz Rizam absent banyak sangat, buang je lah daripada surau di Seminang ni. Saya redha tuan-tuan. Ya, sebab memang kesilapan saya. Ya, kesilapan saya, kesibukan yang tak dapat saya elakkan. Tuan-tuan tolong doakan. Antaranya sekolah kami lah, sekolah kita tu. Dan satu lagi, tuan-tuan tolong doakan yang madrasah kita di Kuala Terengganu tu. Untuk makluman tuan-tuan, surau tu hampir siap dah. Dan siap keseluruhan finishingnya dengan elektrik, kapet, semua. Sekarang ni kami tengah pasang shielding tuan-tuan. Shielding dan wiring. Dia akan mula pasang tile apa semua. Dan untuk keseluruhan madrasah tersebut, surau ni, kita baru buat surau je. Surau ni memerlukan lagi hampir 300,000 lagi tuan-tuan. Semua untuk PA system dan sebagainya. Ustaz, bila orang kan tanya, Ustaz, bila surau ni siap, kena tunggu ada pelajar tak? Surau ni bila siap, kita akan terus buat program dari semasa ke semasa, sekurang-kurangnya sebulan sekali, untuk imarahkan akan surau tersebut. Di samping kami akan buat bangunan-bangunan yang lain. InsyaAllah tuan-tuan tolong doakan. Kita akan buat asrama selepas daripada kita siap surau ini. InsyaAllah mungkin dalam tahun ini juga kita akan mulakan tapak asrama 2 blok seluas 11,000 kaki persegi. Jadi 2 blok itu 11,000 tak silap saya lah. Tak silap saya macam yang disebutkan oleh kontraktor macam tu, ataupun saya silap. Tuan-tuan tolong doakan. Dan insya-Allah saya sebenarnya amat berharap jika surau ini dapat disiapkan segera, maka kami akan dapat buat program demi program sebelum kami dapat menerima pelajar di sana. Sebab kita tak boleh terima pelajar selagi tidak lengkap akan segala keperluan, iaitu asrama tak ada, dewan makan apa semua tak siap, saya takkan terima pelajar. Jadi surau ni kita akan siapkan dulu, dan insya-Allah kita akan terus buat program dari semasa ke semasa untuk kita sampaikan jariah orang yang telah membantu untuk siapkan surau tersebut. Jadi saya berharap tuan-tuan tolong sampaikan berita ini supaya kita dapat siapkan surau ini. Anggaran yang diberitahu kepada saya oleh kontraktor tersebut ialah sebanyak 300,000 lagi. Tuan-tuan tolong doa, sampaikan dan tolong doa. Mudah-mudahan kita dapat siapkan surau tersebut insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعزنا من موجبات الندامة، إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، ودينا قيما، ورزقا حلالا طيبا. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.